Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurzuhadini binti Zaini dari kelas HM2412A dan memegang nombor matrik 2019253316. Sebelum kita nak mengenali tempat menarik Gua Kelam, apa yang terjadi dekat Gua Kelam, jom kita kenali dulu sejarah dan juga latar belakang Gua Kelam. Bagi pelancong atau pengembara yang memilih Kangar sebagai destinasi percutian, Gua Kelam adalah produk pelancongan terletak di utara Semenanjung yang wajib dikunjungi disebabkan keunikan dan keindahannya. Di dalam gua ini terdapat terowong yang panjangnya 370 meter dan terletak berhampiran pekan kecil kaki bukit kira-kira 33 kilometer di utara Kangar Perlis. Terowong ini yang menjadi antara tarikan pengunjung untuk meneroka Gua Kelam. Gua Kelam ini dinamakan sempena keadaan dan kedudukannya di kaki bukit selain suasana kelam yang sentiasa menyelubungi gua ini. Kelam mengikut lorat utara bermaksud gelap. Mengikut fakta sejarah pula, nama Gua Kelam diberikan oleh pelombong biji timah suatu ketika dahulu sempena kegelapan gua itu tersendiri. Pada masa dahulu, pelombong terpaksa menggunakan lampu karbide untuk menerangi kawasan dalam gua. Hari ini, sebagai tarikan pelancong, Gua Kelam menyediakan laluan interpretasi sepanjang 1.5 km meliputi jalan atas simen, tanah dan laluan anak sungai. Pelancong berpeluang melihat bekas landasan roli biji timah yang dibina daripada besi dan kayu serta laluan yang disusun menggunakan batu-batuan oleh pelombong biji timah. Malahan, pembinaan pintu gerbang oleh Taukir Lombong bagi menandakan kawasan sempadan konsensi masih dapat dilihat di dalam gua ini. Gua Kelam juga merupakan antara gua batu kapur formasi sentul di Bajaran Nakawan, iaitu terletak di dalam kawasan hutan simpan Wangmo bersebelahan Taman Negeri Perlis. Lebih unik, jarak antara Gua Kelam hanya beberapa kilometer sahaja dengan sempadan Thailand. Sebuah jambatan gantung disediakan untuk merentasinya. Malah, Taman Rekreasi Gua Kelam terkenal dengan Jalan Gua atau Cave Walk. Sungai bawah tanah yang panjangnya sekitar 400 meter mengalir melalui banjaran batu kapur dapat dilihat semasa merentasi gua ini. Bekalan elektrik disediakan untuk pelawat menikmati keindahan di dalam gua. Anak sungai yang mengalir di bawah jambatan berkenaan mengalir terus ke Sungai Perlis. Pemandangan terowong yang sesetengahnya diterangi lampu neon berwarna hijau menambahkan keunikan batu kapur Gua Kelam dan kelihatan seperti butiran mutiara yang bergembalapan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Gua Kelam, saya telah pun menembual Encik Saili merupakan incas Gua Kelam. Gua Kelam kita ada dua. Satu kita panggil Gua Kelam 1 dan satu lagi Gua Kelam 2. Okey. Gua Kelam 1 ni sejarah dia dahulu Gua Kelam 1 ni digunakan untuk laluan daripada Kampung Wang Kelian nak terus ke sana. Jadi dia orang akan guna laluan gua tu lah untuk daripada Wang Kelian ke terus ke sana sebab kalau tengok jalan Wang Kelian tu belum ada lagi. Jadi dia akan guna laluan gua. Okey, kalau Gua Kelam 2 pula. Ya. Laluan Gua Kelam 2 adalah salah satu gua pelombongan. Gua pelombongan. Maknanya gua tu digunakan untuk melombong sahaja. Melombong. Maksudnya untuk Gua Kelam yang dua-dua tu adalah tempat pelancongan? Ya, betul. Dua tempat pelancongan. Apa perbezaan antara Gua Kelam dulu dengan sekarang ni? Macam perubahan dia? Okey. Gua Kelam 2 dulu kita
kita belum buka untuk publish. Tapi sekarang ni kita buka semua dah. Semua lampu-lampu pun semua kita sudah pasang. Gua Kelang 2. Sebab Gua Kelang 2 dulu kita bawa masuk dengan kereta api. Masuk kereta api? Tapi dah kereta api tu ada masalah. Sekarang ni kita buka masuk jalan kaki. Oh, dulu ada kereta api lah jalan dekat situ. Kereta api tu masuk ke dalam gua. Oh, so itu adalah untuk kemudahan pelancong lah masuk ke dalam Gua Kelam? Ya. Maknanya kalau pelancong yang jenis tak sihat, dia tetap boleh masuk sebab dengan adanya kereta api. Assalamualaikum. Pada hari ini saya akan membincangkan objektif kajian yang kami akan jalankan. Pertama sekali adalah untuk mengenal pasti tarikan yang terdapat di Gua Kelam. Gua Kelam atau lebih dikenali sebagai Cave of Darkness yang mempunyai hasil biji timah dan sejarahnya. Setiap gua mempunyai keunikan dan keindahannya yang tersendiri, termasuk Gua Kelam yang mempunyai suasana yang kelam sehingga menyelubungi gua tersebut dan mempunyai kedudukannya di kaki bukit. Keduanya adalah untuk menentukan sama ada terdapat pelbagai isu yang timbul semasa pengurusan Gua Kelam. Gua Kelam ini telah lama wujud pada tahun 1935 dan dibuka semula pada tahun 2008. Walaupun gua itu sudah lama, akan tetapi akan wujud cabang-cabang masalah semasa pengurusan tersebut dijalankan. Pertama sekali, daya tarikan pelancong sama ada domestik maupun antarabangsa. Semenjak pembukaan Gua Kelam pada awal tahun 2008, tempat ini kerap dilawati oleh para pelancong sama ada dalam dan luar negara. Meskipun sudah 13 tahun pembukaan Gua Kelam ini, sejarah perlombongan ini masih dipelihara. Kedua, nilai seni dan estetika yang berupaya dikekalkan. Pelbagai formasi gua yang menakjubkan seperti lansir batu kapur serta peninggalan operasi perlombongan biji timah yang berlaku pertengahan abad ke-20. Anda boleh lihat gambar ini, iaitu travertine. Travertine ini adalah batu yang terhasil daripada endapan kalsium karbonat dan kebiasaannya terbentuk di kawasan hot spring dan gua batu kapur. Ketiga, mengenang sejarah yang berlaku di negara kita. Menurut sejarah, Gua Kelam ini diambil sempena kegelapan yang wujud di dalam gua itu sendiri. Gua tersebut begitu kelam tanpa ditembusi cahaya daripada luar. Pada tahun 1935, seorang warga Inggeris menyedari bahawa laluan sungai gua ini merupakan laluan yang baik untuk mengangkut biji timah yang berhampiran sungai ini ke kaki bukit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Syahira binti Hazizain daripada kelas HM241-2A, memegang nombor kad matrik 2019805578. Assalamualaikum. Pada hari ini saya akan membincangkan mengenai isu-isu yang melanda kawasan rekreasi Gua Kelam. Melalui panggilan telefon yang dilakukan kepada Encik Muhammad Saimi, iaitu in-charge di Gua Kelam, saya dapati masalah yang dihadapi atau isu yang dihadapi oleh pihak Gua Kelam adalah masalah banjir. Hal ini kerana pada setiap hujung tahun, kawasan rekreasi Gua Kelam akan mengalami banjir. Hal ini disebabkan kerana sungai yang terdapat di kawasan rekreasi Gua Kelam yang bersambung terus dengan sungai daripada negara jiran iaitu negara Thailand. Hal ini telah menyebabkan kawasan rekreasi Gua Kelam terpaksa ditutup. Tempoh masa yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti pembersihan adalah selama 2 bulan. Tujuan utama penutupan kawasan rekreasi Gua Kelam adalah untuk melakukan pembersihan dan penyelenggaraan di kawasan tersebut
bagi mengelakkan berlakunya sebarang kecelakaan atau kemalangan terhadap pelancong. Seterusnya, bagi menarik semula kehadiran pelancong selepas penutupan selama 2 bulan, pihak Gua Kelam akan meruah-uahkan mengenai status terkini pusat rekreasi Gua Kelam melalui platform seperti media sosial dan juga page kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Helmi bin Harun dan saya daripada student UiTM Bandaraya Melaka. Okey, pada hari ini saya ingin menyatakan bahawa di kawasan Gua Kelam terdapat kawasan yang menarik. Yang menarik pengunjung luar untuk datang ke kawasan Gua Kelam. Antaranya ialah kawasan hiking, di mana kawasan tersebut hanya memerlukan 465 langkah sahaja. Dan nama kawasan tersebut adalah The Hidden Trail. Seterusnya, tarikan di Gua Kelam adalah taman rekreasinya, di mana terdapat 2 taman rekreasi untuk mandi-manda. Yang pertama adalah di kawasan pintu masuk. Ia amat digemari oleh golongan yang berkeluarga. Okey. Dan di mana untuk golongan belia dan orang muda lebih gemari taman rekreasi yang kedua, di mana ia perlu melepasi kawasan Gua Kelam yang pertama. Seterusnya, kawasan yang menarik di kawasan Gua Kelam adalah kita boleh meneroka kawasan di dalam Gua Kelam. Di kawasan Gua Kelam terdapat 2 gua. Gua yang pertama memerlukan masa 1 jam perjalanan untuk meneroka kawasan tersebut dan diterangi oleh lampu-lampu kalbait yang menerangi kawasan gua tersebut. Dan ia akan menjadikan satu kawasan yang indah dan hashtag suasananya sangat indah. Dan jikalau kita mahu untuk meneroka gua yang kedua, kita memerlukan tour guide dan kita memerlukan satu kumpulan yang iaitu sebanyak 10 orang dan perlu membayar tour guide RM80 sahaja. Sangat value, right? Seterusnya, kita sambung. Tarikan di Gua Kelam adalah Flying Fox, di mana hanya memerlukan bayaran sebanyak RM5 sahaja untuk satu sesi. Dan jangan risau, climbing fox adalah amat selamat kerana Gua Kelam telah berkolaborasi dengan Climber Perlis, di mana Climber Perlis adalah amat berpengalaman dengan aktiviti bertali seperti Flying Fox. Sekian daripada saya, Muhammad Amir Helmi bin Harun, UiTM di hatiku. Sekian, terima kasih.